Ini kita dah sentuh part 1. Kita dah lihat bagaimana kita nak expand. Kalau kita ada kurungan, kemudian kuasa tu adalah positive integer. Okay, ini kita dah lihat. So kita ada dua formula. Kalau katakan soalan tu kita nak expand sampai habis, maka kita akan gunakan formula yang pertama. Kita akan gunakan NCR. Kemudian kalau katakan soalan dia ada kurungan kuasa 10, kita nak satu sebutan dia. Mungkin dia nak sebutan ke-6, mungkin dia nak sebutan ke-8. Okay, maka kita akan gunakan formula yang kedua. Okay, ini kita dah bincang kan. Okay, so hari ini kita akan lihat part yang kedua adalah binomial expansion. Kita nak lihat kalau kita ada kurungan. Kalau kita ada kurungan, kemudian kuasa tu adalah sama ada kuasa fraction ataupun kuasa negatif. Okay, jadi kita lihat soalan tu. Kalau soalan tu kuasa positif integer, gunakan formula yang pertama. Sekarang kita lihat formula yang kedua. Kalau kuasa fraction ataupun negative integer. Ini contoh dia. Kalau katakan kita ada jumpa soalan, ini contoh lain. Katakan kita ada 1 plus x to the power of 1/2, maka gunakan formula yang kedua. Ataupun kita jumpa 1 plus x to the power of -3, maksudnya kuasa fraction ataupun kuasa negatif, kita akan gunakan formula yang kedua. Biasanya formula yang kedua ni kita kena pastikan first term tu mesti 1. Itu dia punya syarat dia. Tapi kalau formula yang pertama dia tak kisah. Formula yang kedua kita kena pastikan first term tu mesti 1. So kita mesti ada bentuk 1 plus b. Okay, katakan saya ada 1 plus x to the power of -2. Kita ambil mudah dulu. Okay, kita ambil mudah dulu. Okay, maka kita akan expand dengan cara 1 plus. Kemudian kita akan bermula daripada nilai n. Nilai n yang pertama adalah -2. Jadi n kita baru sekali kan, so akan divide by 1 factorial. Kemudian second term adalah x. Kuasa ni dah akan ikut yang bawah, yang factorial. Okey, kita tengok yang lain. Plus, tadi kita punya n asal dia adalah -2. Itu yang pertama. Kemudian bila kita nak pergi yang kedua, kita kurang satu daripada yang asal. So kita akan ambil -2, tolak satu lagi. Kita akan dapat berapa? -3. Boleh tak? Kemudian divide by, sekarang kita dah ada 2n, so bahagi dengan 2 factorial. Kemudian jangan lupa kita ada second term. Kuasa ni ikut yang di bawah. Boleh tak? Mungkin ada tampak lagi, saya teruskan lagi. Okey, sekarang kita dah ada 2n. Bila untuk berikutnya kita turunkan satu lagi. Jadi tolak 3, tolak satu lagi, kita akan dapat -4. So sekarang kita dah ada 3n, so divide by 3 factorial. Kemudian second term kita adalah x kuasa 3, dan seterusnya. Okey, kemudian kita punya expansion ni tak semua nilai kita boleh kira. Dia mesti dalam range yang ni lah. Macam kita nak guna formula sum to infinity, tak semua formula kita boleh gunakan sum to infinity. Syarat dia adalah r less than 1. Sama dengan ni lah. Formula ni bukan semua nilai kita boleh guna. Dia mesti di antara kalau untuk contoh yang saya bagi ni, kita boleh ambil expansion is valid for, dia mudah je, kamu ambil dia second term ni less than daripada jiran sebelah kiri. Walaupun saya ada 1 minus x, kita baca positif je. So saya akan ambil positif, kita letak je residual value less than daripada nilai sebelah kiri. Ataupun nanti kita akan tulis jawapan dia x between 1 and -1, ataupun x between -1 and 1. Maksud dia, kalau katakan x kita sama dengan 2, maka expansion kita ni dah tak guna dah. Ya tak?
Kalau katakan X kita sama dengan 0.5, maka kita boleh guna expansion. Itu maksudnya. Maksudnya bukan semua nilai X kita boleh guna. Okay, contoh 33. Ni sebenarnya kalau kita nak expand, dia ada banyak. Dia bukan setakat 4 sebutan. Dia akan jadi 5, mungkin 10, mungkin 100. Jadi untuk soalan ni yang kuasa fraction ataupun kuasa negatif, soalan mesti nyatakan dia nak berapa banyak. Biasanya 4 lah biasanya. Okay, macam contoh yang ni lah. Okay, macam contoh yang ni. Ni dia nak 4 je. Okay, so dia nak 4 saja. Jadi kita akan expand. Kemudian kadang-kadang soalan dia bagi tahu syarat tambahan, ascending power of X. Maksudnya kuasa X tu dia akan bertambah. Bila kita expand, pastikan katakan bermula dengan kuasa 1 dan jadi kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4 dan sebagainya. So kita gunakan dulu untuk soalan yang pertama ni. Katakan saya expand ni 1 minus X over 2 to the power of 1 over 3. Jadi kalau kita nak expand, kita lihat kuasa dia, positive integer ataupun kuasa fraction ataupun kuasa negatif. Sebab kita ada dua formula. Jadi untuk kat sini kuasa dia fraction mesti guna formula yang kedua. Dan mesti bermula dengan 1. Okey. Mesti bermula dengan 1. Okey. Kemudian tambah dengan, okey, n kita yang pertama adalah 1/3. N kita yang pertama. Kemudian divide by, sebab kita baru n yang pertama, so divide by 1 factorial. Kemudian jangan lupa kita ada second term termasuk negatif. Termasuk negatif. Kuasa 1. Ini baru 2 sebutan. Soalan nak 4. So tambah lagi. Okay, sekarang n kita adalah 1/3. Ni yang pertama. Bila yang berikutnya kita kena tolak 1. Untuk yang tolak ni tak payah tunjuk 1/3 tolak 1. Kita terus kira 1/3 tolak 1 berapa? Negatif 2/3. Nanti dalam tugasan ataupun soalan exam kamu kena buat cara macam ni lah, supaya nampak simple sikit lah. Dan kita dah ada 2n. So kita divide by 2 factorial. Dan jangan lupa second term kita adalah negative X over 2. Kuasa berapa? Kuasa 2. Ini baru 3 sebutan. Soalan nak 4. So kita teruskan lagi. Plus. Okay, tadi kita dah ada 1 over 3. Kemudian kita dah ada negative 2 over 3. Ini baru 2. Turunkan 1 lagi. Maksudnya tolak 2/3. Tolak 1 lagi. Kita dapat negatif 5/3. Okey tak? Kemudian divide by, kita dah ada 3n. So divide by 3 factorial multiply by second term termasuk negatif kuasa 3. Okey tak? Kemudian dah cukup dah 1, 2, 3, 4. So untuk yang akhir ni pastikan plus dot dot dot. Mesti tulis dot 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 3 kali je. Kemudian step yang terakhir itu adalah jawapan. Okey, betul tak nanti kamu akan dapat jawapan 1 minus 1 over 6x. Betul tak? 1/36 X kuasa 2. Kemudian tolak 5/648 X kuasa 3. Okey tak? Maksudnya kamu guna calculator je lah. 1/3 darab negatif 1/2 dapat negatif 1/6. Kemudian 1/3 darab negatif 2/3 darab dengan 1/4 bagi dengan 2. Okey tak? Kemudian seterusnya gunakan 1/3 darab negatif 2/3 darab negatif 5/3 darab negatif 1/8 bagi dengan 3 factorial. Yang ni semua guna calculator. Tak payah tunjukkan detail berapa nilai dia. Kita nak terus jawapan hari. Okey tak? Biasa nanti pemelakan dia 2 yang pertama betul tak?
K1. Expand dua sebutan berikutnya ada tak? Kemudian jawapan. Lebih kurang 3 markah. Jadi jangan detail sangat, buang masa je. Okey, yang lain tu semua guna calculator. Okey tak? So kita check ikut tak dia punya arahan soalan. Maximum power of x. So kita lihat daripada x kuasa kosong, x kuasa 0 masa dia constant, kemudian x kuasa 1, betul tak? X kuasa 2, kuasa 3. So ikutlah soalan. Boleh? Kemudian bila soalan kita expand kuasa fraction ataupun kuasa negatif, dia mesti ada tambahan soalan. State the value of x. Syarat dia adalah expansion is valid. Ini maksud dia yang nota nombor 2 tadi. Kan? Maksud dia bukan semua nilai x kita boleh guna. So kita kena nyatakan nilai x yang mana. So expansion is valid for, kita akan ambil nilai, kita ambil second term. Ni kaedah asal dia adalah still the value of x over 2. Yang negatif tu tak payah baca, dan dia mesti less than daripada nilai sebelah kiri. Dia tu je. Dan jawapan dia jangan tinggalkan ni. Jawapan dia kita kena buat dalam bentuk, sepatutnya x over 2 less than 1 and more than negative 1 kan? Tapi kita ada 2, so darab 2 lah. Boleh ke? Asalnya x over 2 between negative 1 and 1. Kemudian 2 tu saya darab, semua sebutan darab 2. So saya tulis ni jawapan akhir lah. Okay. Dan kalau kita lihat soalan, dia bukan sebut find, dia kata state the value of x. Maksudnya kita hanya bagi jawapan yang ni pun dah cukup, terus dapat markah. Tak perlu tunjukkan jalan kerja dia. So tengok soalan, kalau soalan kata find, adalah jalan kerja. Kalau state, hanya jawapan akhir je. Okey. Ini nanti kamu terus dapat markah B1. B1 ni maksudnya markah yang tanpa jalan kerja. Jawapan je terus 1 markah. Kalau J1 akan dapat kalau kaedah ada. K1 baru dapat J1. Kalau kaedah kosong, jawapan walaupun betul, kita akan bagi markah kosong. Okay? Kalau B maksud dia markah tanpa jalan kerja. Okay, untuk soalan B, kita akan ambil 1 plus 2x to the power of negative 4. Jadi bila kita lihat kurungan, kemudian kuasa negatif, ini mesti gunakan formula yang kedua. Jangan guna formula NCR. Siapa guna formula NCR salah. Okay? So mesti bermula dengan 1 tambah dengan, kita akan buat pengiraan bermula dengan n. N kita negatif 4. Ini baru sekali n. Kemudian multiply by second term. Kalau ada negatif, ambil negatif. Kalau tak ada, ambil je 2x kuasa 1. Kemudian plus n kita yang pertama tadi negatif 4. Kemudian yang berikutnya tolak 1 lagi. Berapa? Negatif 5. Tak payah tunjukkan jalan kerja. Dan kita dah ada 2n. Kemudian second term adalah 2x kuasa 2. Ni baru 1, 2, 3. Baru 3. Satu lagi kita ambil. Plus. Okay, plus. Saya tulis dulu 2n yang pertama. Kemudian kita teruskan, tolak 5, tolak 1 lagi. Kita dapat negatif 6. Dah ada 3n, 3 faktorial. Kemudian multiply by 2x to the power of 3. So kita dah ikut syarat ni. Maka plus dot dot dot. Plus dot 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 mesti ada. Kalau tak ada, maksud dia kita expand dah sampai situ. Salah lah. Sepatutnya ada lagi. So kena buat. Kalau nanti dalam exam ke dalam tugasan kamu tak buat plus dot dot dot, kita akan bagi markah penuh tetapi tolak 1 markah. Menjangkitkan hati pemeriksa. Tolak 1 markah. Sepatutnya plus dot dot dot. Okey, kemudian kita kira lah, guna je calculator. Okey, nanti kamu cek lah jawapan dia. Okey, sepatutnya ni lah 1 tolak 8x
tambah dengan 40x kuasa 2 tolak 160 x kuasa 3 dan mesti plus dot 3 kali. So kita boleh cek lah, negatif 4 darab 2 negatif 8, betul? Negatif 4 darab negatif 5 darab 4 tekan sama dengan divide by 2 factorial, dapat tak? 40. Kemudian teruskan, negatif 4 darab negatif 5 darab negatif 6 darab 8 divide by 3 factorial, sepatutnya mesti dapat negatif 160. State the value of x. Syarat dia adalah expansion is valid. Maksudnya bukan semua soalan kita boleh gunakan expansion ni. Okey, ini sudah dah. Okey, saya teruskan. Jadi untuk soalan yang kedua, kita ambil expansion. Tulislah sikit is valid masa bila for kita ambil dia second term, kita letak dia absolute value, kemudian less than daripada jiran sebelah. Dan jawapan akhir dia pastikan tulis x less than 1/2 more than negative 1/2. Jawapan mesti berhenti di sini. Jangan berhenti dalam keadaan absolute value. Kalau berhenti kat situ maka kita dapat B0. Okey, kena habiskan. Okey, yang ni pun sama juga. Cuma kita lihat soalan 34 ni dia bukan bermula dengan 1. Jadi, bila bukan bermula dengan 1, formula yang kita buat tadi dah tak guna lagi dah. So, kena ubah dulu. Kita akan guna formula kalau depan tu bermula dengan 1. Jadi, kalau untuk soalan ni kita tak boleh jawab terus. So, saya akan tulis macam ni. 1/3. Kita mesti factorize dulu. Factorize 8, maka dapatlah 1 tolak 3/8 x kuasa 1/3. Okey tak ni? Maknanya kalau depan tu bukannya 1, so kita factorize ikut nombor yang ada tu. Kalau 8, kita factorize 8 supaya dalam kurungan tu 1. Tetapi sebutan yang kedua kena ubah lah. Jangan kekalkan 3, dia akan jadi 3/8. Kalau kita nak semak 8 darab 3/8 mesti dapat nanti 3. Kemudian pastikan buat kurungan besar, kuasa semua 1/3. Okey tak? Kemudian guna kalkulator. 8 kuasa 1/3 berapa? 2. So kita letaklah 2. Maka yang ini dah terpadam pula sekali. Tadi 8 tolak 3x kuasa 1/3. Saya keluarkan 8. 1 tolak 3/8x kuasa tutup 1/3. Jadi sebutan yang pertama dapat 2. Kemudian kita akan ambil 1 tolak 3/8x kuasa 1/3. Kemudian jangan lupa ya, 2 ni datang daripada 8 kuasa 1/3. Guna kalkulator je. Kemudian kita akan guna formula untuk yang kurungan ni je. So kita guna 1 tambah n yang pertama 1/3 divide by 1 factorial. Kemudian second term negative 3/8 x kuasa 1 tambah lagi 1/3, kemudian tolak 1. Dapat berapa? Negatif 2/3. Kita dah ada 2n. Ini negatif, jangan lupa ya, 3/8 ada negatif kuasa 2. Dan teruskan satu lagi sebab dia nak 4 sebutan juga. 1, 2, 3, 4, satu lagi. 1/3 negatif 2/3 tolak satu lagi negatif 5/3. Kemudian negatif 3/8 x kuasa 3. Yang ini per dengan 3 factorial. Dan jangan lupa plus dot tutup kurungan.
Okey, kemudian untuk jawapan akhir jangan lupa asalnya kita nampak 1. Tapi 1 tu kena darab dengan 2. 1 darab 2 dapat 2. Jadi jawapan akhir tu bila kita dah kira dalam kurungan tu, jangan lupa darabkan dengan 2. Ni nanti kamu cari ni, jawapan akhir dia adalah 1/4 X tambah 1/32 X kuasa 2 tolak 7/8. Ni nanti kamu semak lah. Okey, jadi kalau kita jumpa soalan kuasa fraction, kuasa negatif, tengok first term dia adakah 1. Kalau 1 terus guna formula. Kalau bukan 1 kita kena factorize. Kemudian soalan yang kedua, jangan lupa kita ada lagi soalan state the value of X. Jadi dia mudah je. Ni saya buat terus lah ni. Okey, terus je. Kalau nak jawab soalan ni, terus saya ambil sila value of 3x less than. Dia memang sentiasa guna less than. Kita ambil second term tu, sila value less than 8. So jawapan akhir dia adalah x between negative 8/3. Yang ni pun sama. So itulah jawapan dia. Di dalam soalan nanti pastikan kamu mesti paling kurang mesti ada 1 markah. Okay, walaupun kita nampak second term ada negatif, kita ambil je positif, kemudian absolute value je. Dan sentiasa guna less than. Dia takkan berubah. Okay, soalan B. Okey, untuk soalan B kita mesti tukar dalam bentuk kurungan 2 tambah 3x kuasa berapa? Negatif 1. Dia mesti dalam bentuk kurungan kuasa berapa. Jangan buat 1 per. Kena ubah. Naikkan ke atas, jadi kita akan expand berdasarkan kurungan kuasa negatif 1. Okey, kemudian kita kira lah. So 2 tambah 3x kuasa negatif 1. Okey, sama juga untuk soalan ni. Dia bermula dengan 2. Janganlah terus guna formula 2 tambah, salah tu. Nampak je bukan 2, bukan 1. So kita mesti factorize. 1 plus 3/2. Ini kena hati-hati ni. Bila kita semak balik, kalau kita expand mesti dapat 2 tambah 3x. Dan pastikan semua ni buat kurungan semua kuasa negatif 1. Jadi kita akan baca 2 kuasa negatif 1. Kemudian kurungan kuasa negatif 1. Okey. Yang 2 kuasa negatif 1 ni saya boleh tulis 1/2. Okey tak? Kemudian yang dalam kurungan tu kita akan gunakan formula 1 plus n yang pertama negatif 1. Ni baru pertama. Sebutan yang kedua 3/2x kuasa 1. Teruskan lagi. N yang pertama negatif 1. Turunkan 1. Tolak 1. Tolak 1 lagi. Dapat? Negatif 2. Dah ada 2N. Kemudian 3/2x kuasa 2. Ini baru 3 sebutan. Teruskan lagi. Kita dah ada 2N. Tolak 1 lagi. Negatif 3. Dah ada 3. Kemudian teruskan lagi 3/2x kuasa 3. Dan jangan lupa plus dot dot dot. Tutup kurungan. Kena ada plus dot dot dot. Okey? Dan nanti kamu semak lah. Jadi sepatutnya macam yang saya gambar 1/2. Sepatutnya kira lah dalam kurungan ni 1 tolak 3/2x tambah 9/4x kuasa 2 tolak 27/8 plus dot dot dot. Jadi jawapan akhir pastikan darab dengan setengah.
So dapatlah 1/2 tolak 3/4 tambah 9/8 tolak 27/16 plus dot. Expansion is valid masa bila? Maka untuk yang ni, terus kita akan ambil absolute value of 3x mesti less than daripada jiran sebelah kiri. Tetapi jawapan jangan biarkan tu. Kita akan ambil x 2/3 negatif 2/3. Okay tak? Jadi mudah je. Kita ambil second term, kemudian less than daripada nombor sebelah kiri, less than 2. So kita akan dapat jawapan ni dari kiri kanan. Okey, yang pertama ni memanglah kita find the first four terms. Ini soalan 35. Okey. Kemudian kita lihat soalan ni, kuasa dia kuasa berapa? Positif kan? Jadi nak guna formula yang pertama ke yang baru tadi? Yang pertama ke yang kedua? Yang pertama So hati-hati Maksudnya kalau positif, maksud dia mesti guna formula NCR. Kalau kuasa pecahan, kuasa negatif guna factorial. So hati-hati Jadi saya akan expand 1 plus x over 5 to the power of 6. Dia nak 4 sebutan yang pertama je. So saya akan ambil 1 kuasa 6 tambah dengan 6C1. Tak? 6C1 kemudian 1 kuasa 5 darab dengan second term x over 5 kuasa 1. Ini kita guna formula NCR. Saya teruskan lagi 6C2. First term kita 1 kuasa 4, second term x over 5 kuasa 2. Ini baru 3. Saya teruskan lagi 6C3 1 kuasa 3 x per 5 kuasa 3 dan seterusnya. Maka yang pertama dapat 1 tambah 6C1 6. So 6/5x. 6C2 15 ke? 6C2 15. So 15/25 kan? So dapatlah 3/5. Kemudian tambah 4/25 x kuasa 3 plus dot. Maksudnya kita akan gunakan 6C3 darab 1 darab 1/125. Kita akan dapat 4/25. Okey, jadi untuk soalan yang pertama dah selesai. Kemudian kita ada soalan hence. Hence ni maksud dia kita akan gunakan yang kita expand tadi walaupun salah. Mesti guna. Okey, so kita nak mencari find the value of 1.01 to the power of 6. So kita akan gunakan expansion ni tapi nak cari nilai 1.01. Jadi apa yang kita buat? Kita compare dulu. 1 point, saya compare dulu 1.01 kita comparekan dengan yang ni 1 tambah x per 5
kuasa 6. Betul tak nanti kita akan dapat X tu 0.05. Maknanya kita akan ambil X per 5 sama dengan 0.01. Betul tak? Dapat X sama dengan 0.05. Dengar? Soalan nak 1.01. Tapi yang kita expand tadi 1 tambah X per 5. So kita compare lah, cari nilai X. Bila kita dah dapat nilai X, jadi kita gantilah. So kita ganti when X equals to 0.05. Gantikan kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Ini kiri 1 tambah X per 5. Ini kalau ganti dapat 1.01 kuasa 6 tambah, so 6 per 5 gantilah dengan 0.05 tambah 3 per 5 0.05 tambah 4 per 25 0.05 kuasa 3. Yang ini kalau kamu nak mudah, kamu guna kalkulator tapi kamu masukkan 1 tambah 6 per 5 tekan alpha. Sebelah shift ada alpha kan? Tekan alpha X. X tu yang tutup kurungan. Tambah 3 per 5 alpha X kuasa 2 sampai ke hujung. Lepas tu kamu tekan je calculation. Calculator tu tekan calculation, nanti dia akan tanya X tu berapa. Masukkan 0.05. Nanti terus kamu akan dapat jawapan dia adalah 1.0615. Soalan nak correct to 4 decimal places. Selepas titik 4 nombor. Okay, macam ni kan? Kuasa 1/3. Nak guna formula pertama ke kedua? Yang kedua yang kita belajar tadi lah. So expand. Okey, kadang-kadang soalan dia tak sebut kita kena expand sampai mana. Yang tadi dia nak minta 4 sebutan. Kadang-kadang soalan suruh expand sampai X kuasa 3. Ini kaedah bentuk soalan. Kadang-kadang dia bagi tahu 4 sebutan. Kadang-kadang dia suruh expand sampai nampak kuasa 3 dah berhenti. Macam soalan ni lah. So yang ni saya akan expand 1 plus 3x kuasa 1/3. Saya gunakan formula yang kedua sebab kuasa pecahan. Sebelum kita nak guna formula yang kedua, lihat yang pertama tu adakah 1. Kalau 1 teruskan. So 1 tambah N yang pertama, ni baru 1. Kemudian 3x kuasa 1 tambah, okey, yang ini tolak 1. 1/3 tolak 1, negatif 2/3. Dah ada 2N dah. Maka second term ni kuasa 2. Soalan nak sampai kuasa 3 kan? Teruskan lagi. 1/3 negatif 2/3 tolak 2/3 tolak 1 lagi, negatif 5/3. Ini bagi dengan 3 faktorial 3x semua kuasa 3 dan plus dot dot dot. Pastikan mesti ada plus dot dot dot. Kemudian kamu kiralah, sepatutnya jawapan dia 1 tambah x tolak x kuasa 2 tambah 5/3 x kuasa 3 tambah dot dot dot. Pastikan mesti ada dot 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 sebab sebenarnya expansion kita ni masih ada lagi. Ni soalan yang pertama. Kemudian soalan yang kedua, state the value of x. Syarat dia adalah expansion is valid. Ini biasa memang soalan dia akan jadi macam tu. So kita terus je lah, expansion is valid for, ambil je sila value, ataupun saya nak buat terus macam ni pun boleh. Sila value of 3x less than 1. So saya buat terus jawapan.
for x between negative 1/3 and 1/3. Jatuh je. Kenapa jadi ada kiri kanan? Sebab inilah. Kita nak mencari nilai ni kan. Kalau ikut kaedah saya tadi, kita kena ambil 8.24 sama ke dengan 1 tambah 3x. Cuba kita kira sikit. 8.24 sama ke dengan 1 tambah 3x. X ni berapa? 2.4 733 133. Okey. Ini kaedah yang kita buat sama tadi lah. Maksudnya saya ambil soalan kita 8.24 samakan dengan yang kita expand tadi 1 tambah 3x. Dapatlah nilai x. Okey. Tapi kita kena ingat, tak semua nilai x tu kita boleh guna. Itu yang kita lihat tadi. Expansion kita is valid masa bila? Antara negatif 1/3 dan 1/3. Sekarang nilai dia termasuk tak dalam syarat tu? Tak termasuk kan? Sebab kalau kita refer pada sini, x ni tak boleh pakai. Nanti dalam soalan nanti, kaedah yang pertama kita compare je macam ni. Kemudian lihat, termasuk tak dalam kita punya range. Kalau termasuk, teruskan. Kalau tak masuk, maksudnya kita kena ubah, guna kaedah yang kedua. Okey tak? Ni dah Sarin? Okey, kalau kaedah yang kedua, kita kena buat macam ni. Maksud dia, ini kalau gagal Kalau gagal, kamu guna kaedah yang kedua. Maksud dia 8.24 kuasa 1/3. Sabar. Saya akan ambil 8 tambah 0.24. Sama tak? Kemudian saya factorize 8. Boleh ke ni? So kalau yang pertama ni gagal ni, kompleks sikit lah. 8 1 tambah 0.24 bagi dengan 8. Okey tak ni? Lapan kuasa 1/3 berapa? 2 kan? Kemudian kita akan dapat 1 tambah 0.24 bagi 8 berapa? 0.03, betul tak? Okey. Jadi, bila kita dah dapat yang baru ni, baru kita comparekan dengan yang kita expand tadi. Cuba kamu comparekan dekat sini. Ni, cuba kamu comparekan dengan 1 tambah 3x kuasa 1/3. Agak-agak x tu kita nak ambil berapa? Yang ambil berapa? Kalau 1 tambah 0.03 sama dengan 1 tambah 3x. So, x tu berapa? 0.01, betul tak? Okey tak? Nampak ni? Yang ni kan? Kita compare lah, jangan ambil 2 ni. 2 ni biarlah. 1 tambah 0.03 samakan dengan 1 tambah 3x. Maka kita akan ambil lah 3x sama dengan 0.03. Maka x sama dengan 0.01. Okey, kemudian kita check 0.01 ni boleh tak kita masukkan dalam kita punya expansion. Lihat dekat sini. Termasuk tak syarat ni? Termasuk tak? So kan? Maka nilai yang kedua ni baru kita boleh ganti dalam kita punya expansion. Faham ni? Okey, nanti kalau kita jumpa soalan, step yang pertama kita compare je. Kita compare je macam biasa. 8.24 soalan dengan yang kita expand 1 tambah 3x. Dapat jawapan x. Kemudian hati-hati, kita kena padankan dengan kita punya expansion kita. Valid untuk nilai mana. Kalau recheck, baru kita guna kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua ni maksudnya 8 ni saya kena factorize. Okey tak? Bila dah kita permudahkan, baru kita comparekan sekali lagi dengan expansion kita 1 tambah 3x. Dapat nilai x yang baru. Okey, tadi kita dah check tadi, nilai yang sesuai adalah
nilai X sama dengan 0.01. Bila kita ganti, kita akan dapat terus yang ni lah 8.24 benar ada 3. Jangan lupa tadi kita ada 2 ya. Ganti dalam kita punya expansion 1 tambah 0.01 tolak 0.01 kuasa 2 tambah 5/3 0.01 kuasa 3 tambah dot. Jangan lupa ya, bila kita dah ubah tadi 2 ni ada. 2 ni ada, jangan lupa. Sama juga nanti kamu guna calculator, guna alpha. 1 tambah alpha x tolak alpha x kuasa 2 tambah 5/3 alpha x kuasa 3. Tekan calculation, masukkan 0.01. Nanti darabkan dengan 2, dapatlah 2.01980. Soalan nak 5 decimal places. Ini pun sama ni. So kita akan expand. Ini kuasa pecahan ya. So saya akan ambil 1 tolak 2x kuasa 1/2. Kemudian first term kita 1. So dah tak payah buat apa-apa lah. Kita expand dia 1 tambah n yang pertama setengah. Kemudian second term negative 2x kuasa 1. Soalan nak expand sampai kuasa 3. Teruskan lagi 1/2 tolak 1. Setengah tolak 1 nanti setengah. Kita dah ada 2 factorial negative 2x kuasa 2. Soalan nak sampai kuasa 3. Kamu buat lagi tambah 1/2 tolak 1/2 tolak 1 lagi, tolak setengah, tolak 1 lagi, negatif 3/2. Ni negatif 2x kuasa 3. Bila dah dapat kuasa 3 dah cukup tu. Okey, jangan lebih sangat. 1 tambah. Okey, maka jawapan akhir dia nanti kamu fikirkan. Tolak 1/2x kuasa 2 tolak 1/2x kuasa 3. Kemudian tambah dot. Bila soalan expand untuk kurungan kuasa fraction ataupun kurungan kuasa negatif, dia mesti ada soalan tambahan. State the value of x, syarat dia adalah expansion is valid. Mesti ada. Tapi kalau kuasa positif integer, dia tak akan ada soalan. Okey. Untuk yang ni expansion is valid. Terus saya akan ambil ni untuk valid untuk sila value of 2x less than 1. Ataupun jawapan dia mesti yang ni lah 1/2. Ni untuk soalan yang kedua. Soalan yang pertama expand. Soalan yang kedua state the value of x. Kemudian soalan yang ketiga. Kalau soalan yang ketiga ni, kita tadi yang kita buat tadi, kita kena cari x tu sendiri. Tapi untuk soalan yang ketiga ni diberi, maka tak payah fikir lah. Tak payah nak test. Kamu ganti je. Ganti 1/100 kiri dan kanan. Ganti kiri dan kanan. Okey, yang ini nanti kamu terus ganti. Gantikan x sama dengan 1/100 kiri dan kanan. Kamu ganti kiri dan kanan. So 2/100 kiri dan kanan 1/100 1/2 1/100. Okey tak ni? 1/100 kuasa 3 kiri dan kanan. Sebelah kiri kamu permudahkan. Nanti kamu fikirkanlah, kamu permudahkan, nanti kamu dapat 7 set 2/10.
Sebelah kanan kamu akan dapat 0.9. Banyak ni. Soalan nak apa? Pada semua places. Patut banyak. 98 99 495. Lebihkan sikit. 0.98 99 495. Tetapi soalan dia bukan tanya 7/10 set 2. Soalan nak set 2 je. Maka kita proses sikit, jadikan ni sebagai tajuk. Boleh ke? Jadi set 2 sama dengan 10/7 darablah dengan 0.9899495. Barulah canggih. 1.41 421 5 decimal places. Kemudian cuba guna calculator. Square root of 2 tu berapa nilai dia? Sebiji tak? Sepatutnya sama. Yang sebelah kiri ni tahu kenapa jadi macam ni? Kan? Dia macam ni. Dia tulis. Dia nampak? Okey, saya samakan pembawah dia 100. Kan? Kemudian 100 tolak 2. 100 tolak 2 berapa? 98 lah kan? Kemudian saya boleh buat macam ni, 49 darab 2. Ini saya nak tunjukkan kenapa sebelah kiri dapat macam tu. Jadi square root of 49 7. Square root of 100 10. Square root of 2 kekalkanlah. Itu yang saya dapat sebelah kiri tu. Betul tak? Nanti soalan dia akan jadi macam tu lah. Kita terpaksa proses supaya sesuaikan dengan kehendak soalan.